Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kita bertemu malam ini. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar saudara semua sihat walafiat. Ya, berakhir derita man. Man JB. Gambar lawa-lawa man. Mana tak nampak, tak keluar apa nama-nama. Apa khabar Hamzah Adnan, Robidin, Nasir Muda, Syah Ibrahim, terima kasih hadir sama malam. Raban Tebin, Yuk Kulub Sawa. Man, terima kasih man, sekuntum mawar merah man. Saudara Anggrek Rimba, Abu Nami, Halimah Mashim, Syukur Jamil, Rusnin, apa khabar Rusnin ke rumah orang Sabah? Semoga sihat walafiat. Yuk Tanisma, Nilawati, Awilu, Harimau Berantai, Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saya tak tahu apa jadi dengan saya punya ni. Tak menjadi nampak gayanya. Yang tak menjadinya tu saya cuba nak live pergi ke tempat saya, tak dapat jumpa. Aduhai, diorang ni macam mana lah. Untuk saya beri pencerahan kepada saudara. Saudara sila like and share ya saudara. Apa dah kemana pula perginya? Dah Raban Tebin dah jadinya ni. Dah kemana pula perginya? Hai. Aduh, hai. Tak tahulah, saya tutup layar lah. Aduh. Tak apalah. Ya saudara, Saudara Fazil Yop, Chocolate Empire, Godot AKS, Masyah Mazin, apa khabar saudara semua ya? Jadi saya harus memberi pencerahan kedudukan sekarang hari ini. 2 minit, saya berikan 2 minit saja. Selepas 2 minit saya memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19. Ya saudara, hari ini tanggal 7 Syawal, Rabu 19 Mei 2021. Hari ini saudara, kedudukannya agak mengerikan lah. Sebab tiba-tiba saja daripada semalam 4,865 sudah meningkat kepada 6,075. Saya menyangkakan, ingatkan sekadar 5,000 saja. Rupanya hari ini 6,075 yang dijangkiti oleh virus corona untuk hari ini saja saudara. Dan jumlah kematian adalah 46 hari ini, menjadikan keseluruhan kematian adalah 2,040 saudara. Di Perlis peningkatan semalam 2, hari ini 6. Di Kedah cek naik lagi lah hari ini. Semalam 244, hari ini 445. Di Pulau Pinang 183, ada pengurangan. Di Perak naik yuk. Raban Tebin. Ini memang betul-betul Raban Tebin lah ya. Itu di Perak. Kemudian di Selangor, aduh menakutkan saya. Sebab di Selangor semalam 1,743, hari ini melonjak begitu tinggi, iaitu 2,251. Terima kasih Tuan Norizan. Di wilayah persekutuan juga meningkat daripada 477 kepada 660. Putrajaya kata 9, di Negeri Sembilan 189. Ada peningkatan di Negeri Sembilan. Di Melaka kurang 5. Semalam 127, hari ini 122. Di Johor 699, melonjak lagi daripada 407. Jadi warga Johor harus berhati-hati. Jangan ikut pula ni gelombang di Selangor ni. Tiba-tiba masih lagi di Johor, masih tak, dia punya gelombang masih tak menentu. Masih lagi dalam keadaan turun naik, pasang dan surut ya. Saudara, sebab di Johor 699. Di Pahang susut cuma 2 saja sebab semalam 152, hari ini 150. Di Terengganu meningkat daripada 156 kepada 203. Di Kelantan masih belum reda dan terus meningkat. Warga Kelantan, Mek, Cik, Awek, Abeh, saing-saing belakang dah.
Kalau boleh berusahalah jaga kesihatan, jaga kebersihan diri. Sebab hari ini di Kelantan semalam 406, hari ini 441. Ya. Jumlah di Kelantan sebenarnya sudah 20,414. Begitu waktu yang sedikit ni 20,000 dah warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Di Sabah juga meningkat lah hari Senin, semalam 95, hari ini naik 160. Di Labuan juga meningkat, semalam 6, hari ini 14. Di Sarawak ada kelegaan sebab semalam 512 tetapi hari ini 323. Tapi gelombang di Sarawak juga masih lagi tidak menentu dan masih lagi data-datanya tidak begitu menyenangkan. Jadi berhati-hatilah saudara agar kita dapat segera menghindarkan virus corona ini. Dan hari ini Berita Harian Online melaporkan bahawa Mufti Perak iaitu Tan Sri Dr. Harusani Zakaria telah pun disahkan positif COVID-19 dan kini beliau dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainon. Dan keadaannya dalam keadaan yang tidak begitu baik kerana terpaksa mendapat bantuan oksigen. Bersamalah kita berdoa agar sahibul samaah segera sembuh daripada jangkitan virus corona. Saudara, kepada siapa yang ingin untuk mengambil suntikan vaksinasi ini, saya mendapat kiriman daripada Singapura. Jadi mereka mengatakan kita harus mempersiapkan diri kita. Itu dia kata sebelum anda pergi mendapatkan suntikan vaksinasi COVID, sila makan dengan betul. Jangan pergi dengan perut kosong ataupun minum air suam sekurang-kurangnya 250 cc. Kerana ia akan mengurangkan ketidakselesaan daripada kesan sampingan akibat daripada suntikan virus nanti, ya saudara. Kemudian katanya lagi jangan minum minuman sejuk sama ada sebelum atau selepas suntikan. Dia prosedur ini sangat penting untuk suntikan kali kedua kerana ketidakselesaan kesan sampingan dari suntikan kedua lebih banyak berbanding dengan suntikan pertama. Saudara, selepas vaksin, doktor di Singapura juga menasihatkan berikut. Dia kata agar kita jangan berjalan atau bersenam selama 5 hari, berehat sepenuhnya di rumah. Kemudian vaksinasi ini akan memberi kesan yang sebenarnya setelah 2 minggu selepas dos kedua kita ambil, ya saudara. Dan kerana itu janganlah bersikap ambil mudah dan jangan berada di luar rumah. Berhati-hati dan sebaiknya tinggal sahaja di rumah sehingga 2 minggu lebih selepas anda mengambil dos yang kali kedua. Kerana sebenarnya kalau ambil vaksin pun tidak ada jaminan jangkitan virus corona ini tak berlaku, saudara. Jadi selepas anda mengambil vaksin itu mungkin anda akan mengalami sedikit demam. Tapi jika demam berlanjutan hingga hari ketiga, maka anda segeralah untuk mendapatkan rawatan doktor. Okey, itu tentang kedudukan virus corona. Saya kita sekarang ni kita baca sedikit tazkirah pendek. Tazkirah pendek tentang bagaimana guru ni sentiasa didoakan oleh makhluk di langit, dan di bumi dan di lautan. Sebenarnya ini sempena hari guru yang telah lalu 4-5 hari lepas. Kerana daripada Abu Ummah Al-Bahil, ia berkata 2 orang disebutkan di sisi Rasulullah SAW. Seorang adalah ahli ibadah dan seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi kemudian baginda melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus di lautan akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini adalah hadis daripada riwayat At-Tirmizi. Ini adalah hadis hasan, ya saudara. Jadi pengajarannya, kedudukan orang-orang yang berilmu, yang beramal adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Guru yang memiliki ilmu dan mengajar serta membimbing orang lain untuk menjadi insan soleh dan bertakwa akan didoakan kebaikan oleh semua makhluk di langit, di bumi dan di dalam air. Itu kehebatan seorang guru, saudara. Fudail bin Iyadi berkata, seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya akan dipanggil dengan kebesaran oleh para malaikat yang ada di langit. Ayuh, kalau anda punya ilmu, jadilah seorang guru yang baik. Saudara,
kita suburkan negara kita ini dengan ilmu yang baik, dan kita sentiasa menyantuni, kerana ingat ya, negara rahmah, rakyat kita akan sentiasa berhemah. Itu tazkirah pendek saya. Jangan lupa e-commerce, masih lagi e-commerce. Kalau ada kesempatan, saudara boleh berhubung dengan Azhar di talian 011-330-41244. Sekarang ni dia tengah sibuk dengan memasarkan produk-produk wangi-wangian. Dalam bilik saya ni pun aromanya wangi, macam berada di Madinah, macam berada di Mekah. Ya, itu dia punya wangi-wangian, minyak wangi. Ini sunnah Rasulullah, kita kena ada sentiasa berwangi-wangian. Sampai itu, kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa rendang tok dan bahulu berdal ibunya. Hubungi Azhar 011-330-41241. Dan jangan lupa juga, boleh juga saudara nak mewawarkan produk saudara, berhubunglah dengan Siti Farehah 017-711-4300. 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara, tentang kizinis buah-buahan daripada Syauqi belum ada perkabaran. Apakah beliau sudah membuka perniagaannya, saya tak dapat tahu. Itulah setakat ini tentang e-commerce. Saudara, baik. Salam impian moratorium kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat, kalau negara kita berbelanja tanpa had, tanpa kelulusan parlimen, maka negara kita menuju ke arah kemuflisan. Muflisin, muflis. Kulush, habis. Bukan kulush, kalash. Baik, saudara, tajuk pembicaraan kita malam ini adalah Grand Design di Putrajaya. Masih lagi ada Grand Design 1, Grand Design 2, Grand Design 3, masih lagi belum lega kedudukan politik di Putrajaya. Namun sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang berlaku, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, beli gamat 10 kati, ikan bawal, siput lala. Dendam kesumat membara di hati, tidak dikawal, maruah tercela. Jadi kalau kita sentiasa berdendam dan tidak mampu mengawal perasaan kita, maka tentulah akan mengundang masalah. Maruah kita akan tercela. Katanya lagi, bersama-sama berjalan ke pasar pagi hari membeli mangga. Angkuhnya insan bercakap besar, berasa diri hebat tak sangga. Tak sangga ni tak ada sempadan lah. Bahasa orang Kedah, bahasa orang sebelah utara. Hebat tak sangga, no? Macam itulah. Jadi Pak Nazil berpesan kepada kita, janganlah kita menjadi seorang yang angkuh, yang bercakap besar. Saudara Haji Anwar, Haji Rahmat, Saudara Abu Bakar. Saudara, saya ingin memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting halaman saya dan memasukkannya ke dalam YouTube ataupun dalam Twitter dan Instagram dan sebagainya, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan. Kerana saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Kerana saya lihat banyak saya punya live ini dipotong 5 minit, sehingga kan penceritaan tu dia ada sirinya daripada bawah sampai atas, tapi mereka ambil yang tengah saja. Dan ini boleh mengundang masalah. Tapi terpulang pada anda bertanggungjawab atas setiap apa yang anda lakukan. Saya tidak mampu untuk menyantuni ataupun untuk membaca kesemua kiriman-kiriman. Jadi kalau ada kiriman begitu pada waktu waktu saya sedang berbicara, itu boleh saya santuni. Yang lain saya tak bertanggungjawab. Saudara, jadi ingat saudara bahawa setiap apa yang anda sunting, setiap apa yang anda coretkan, yang anda tulis adalah tanggungjawab anda semata-mata. Safis Wan Basirun, seeloknya full lockdown. Ya, kita akan berbicara soal itu. Baik, sekarang ni kita masuk nukilan hati. Jadi nukilan hati ini yang saya terfikir dan saya lihat daripada teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya. Saya kata elok saudara. Ya, saudara Bahari Ismail, terima kasih. Kata teman-teman dan cerutan hati saya, dulu bila kita cuci tangan hanya untuk makan. Sekarang di mana-mana pun kita terpaksa cuci tangan, tapi bukan untuk makan. Jadi dulu kalau kita kata negatif, itu tidak baik. Sekarang ni kalau sebut positif, amat menggerunkan. Negatif ujian swab,
okey. Tapi kalau positif ujian swab, boy, mengerikan saudara. Kalau dulu kita bersatu kita teguh. Sekarang ni kalau bersatu roboh, memang roboh. Dulu kalau ada tamu senang. Kalau ada tamu kita senang hati kerana ia mau berkah. Tapi sekarang ni kalau ada tamu mula dah risau je nak angkat kaki kita ya sekarang. Dulu kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan, kita berjabat tangan. Sekarang tak ada dah. Dulu perfume yang kita bawa dalam tas tangan. Perfume. Sekarang ni yang kita bawa adalah sanitizer. Dulu senyum yang dibagikan, sekarang masker yang dibagikan. Saudara, itulah keadaannya. Cuma hari ini saya agak terperanjat apabila pengurusi Selangor Task Force, iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ni saya kata mak kedum dia ni. Dulu pun asal-asalnya waktu Covid datang menyerang, waktu itu beliau menjadi Menteri Kesihatan. Dan beliau mengizinkan sebagaimana macam dikatakan oleh Muhammad Ketapi, supaya pendatang pelancong-pelancong dari China boleh datang. So waktu itu beliau Menteri Kesihatan. Waktu itu sepatutnya kita melakukan lockdown. Waktu itu kita tutup pintu kita, tapi dia tak bersetuju. Dan hari ini pun dia masih lagi meruah kenyataan yang bagi saya kenyataan yang cukup mengecewakan rakyat. Apabila dia mengatakan bahawa di negeri Selangor serangan COVID-19 ini belum lagi ke tahap yang serius, jadi tak perlu lockdown. Nak tunggu sampai bila? Nak sampai orang mati? Ini Dr. Zulkifli ini ahli parlimen Kuala Selangor memang tak boleh pakai. Dulu lagi saya dah cakap, maksud dia jadi Menteri Kesihatan zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Dan hari ini dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor sebagai pengerusi Selangor Task Force COVID-19, mengeluarkan kenyataan. Dan kenyataan beliau itu disokong pula oleh Dr. Maria, Esko Kerajaan Negeri Selangor. Dia kata tak boleh lah, tak ada keperluan untuk kita membuatkan total lockdown. Tak perlu ditutup kerana sekarang ni kalau kita tutup maka kilang-kilang tak beroperasi. Industri penting, ekonomi penting. Soalnya sekarang ni kau fikirkan ekonomi negeri ke atau kau fikirkan rakyat negeri Selangor? Dah 2,000 lebih hari ni rakyat Selangor yang terperangkap dengan COVID-19. Berapa ramai lagi kau nak tengok yang dah mati? Baru dan serius. Dulu lagi Zul ni begitulah cerita dia. Saya dah tahu, saya ingat saudara boleh refer kenyataan saya. Waktu beliau menjadi menteri, saya ingat lagi dia keluar kenyataan bersama dengan Muhammad Ketapi. Dia kata tak payah, tak apa, under control kan bapak kamu. Sekarang ni Selangor dah begitu teruk sekali. Saya di Selangor, rakyat Selangor penuh dengan kebimbangan. Tapi masih lagi, no, kita tak boleh lah buat lockdown di Selangor. Ketua Kerajaan Pusat, kamu berkuasa di negeri Selangor. Selangor diperintah oleh kerajaan PKR. Ni apa? What are you trying to do in Selangor ni? Anda bertanggungjawab pada rakyat warga Selangor. Sia-sia jadi wakil rakyat di Selangor. Minta maaf lah saya. Bukan saya marah pada parti amanah. Orang macam ni tak amanah dan tak layak jadi wakil rakyat lah. Tak layak jadi pemimpin. Dia memikirkan yang paling penting ekonomi. Tokoh-tokoh besar. Sama dengan Dr. Maria. Mas Abu kena fikirlah benda ni. Ini kepimpinan yang anda ada. Kena ingat, kita kena ingat lah bahawa apa yang berlaku sekarang ni serius. Jadi serius matter now. Now seluruh negara sudah 6,000 lebih hari ini sahaja. Bukannya apa-apa ini 2-3 ribu, bukan 100. Jadi saya tengok saudara, apa kata saudara Amir Sharif? Kata Amir Sharif, jumlah COVID naik kepada 6,000 lebih, dia kata. Katanya dia mestilah dia membelasah lah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Dia kata Sri Muhyiddin masih lagi enggan melakukan lockdown seluruh negara. Apa bongok sangat ni? Apa yang menghalang untuk mereka mengeluarkan arahan untuk melakukan total lockdown? Ini kenyataan daripada saudara Amir Sharif yang hantar pada saya petang tadi. Dia kata apakah kerana kita mementingkan duit untuk masuk dalam poket untuk syarikat-syarikat besar nanti memberi kepada mereka? Berapa ramai mendapat manfaatnya? Yang ini kita tidak faham. Sungguh kita tak faham. We cannot brain talk. Ini kata dia. Apakah kerajaan Perikatan Nasional ini suka tengok orang kita tak golek mati tetap hari atas katil hospital atau di jalan raya? Mana ini dia blame pula ni. Mana suara-suara menteri-menteri UMNO yang sekarang ni berada dalam jajaran bersama dengan kabinet? Anda tidak menyantuni perasaan rakyat. Sebab itu saya kata lagi lama ahli parlimen UMNO duduk dalam kabinet itu, maka bertambah teruk lagi UMNO akan kena.
Sebab yang melakukan anda bukan parti UMNO. Warga UMNO keseluruhannya menolak. Kita mahu supaya diadakan lockdown, total lockdown. Aduh, tak tahu nak kata lah. Ini rupa kerajaan keprihatin. Inikah wajah kerajaan yang membela bangsa dan agama? Aduh, dia kata sama kata-kata media tu. Jadi apa yang dilapaskan perhatian pada rakyat hanya palsu saja. Kemudian saudara Saidina Afan lantas kiriman pada saya. Saidina kata, Assalamualaikum Tok. Dia kata, harap sangat Tuan dapat ketengahkan isu yang kami hadapi. Sesungguhnya makin hari hidup kami rasa makin tertekan. Dan sifat kepimpinan kerajaan yang telah pun gagal. Teramat gagal, kata Saidina Arifin. Saidina Afan. Dia kata hari ini kita faham COVID di Kelantan semakin meningkat. Tapi setiap tindakan diambil oleh pimpinan kerajaan amatlah gagal. Bermula dengan perniagaan kecil, tak boleh berniaga. Apakah nasib anak dan isteri kami ni? Dahlah wang tak ada, nak buat kerja pun tak boleh. Sungguhnya hidup kami amat tertekan. Hari ini katanya tiba-tiba, ini beliau, saya ingat beliau tinggal di Jeli ni. Hari ini tiba-tiba pasukan keselamatan buat sekatan. Dan banyak rakyat yang kena saman. Bayangkan, dalam keadaan hidup nak makan pun susah, tiba-tiba kena saman 5,000. Sungguh pilu Tuhan, kerajaan bagi kelonggaran. Tapi dalam masa yang sama mencari salah rakyat. Andai benar tak boleh rentas daerah, kenapa tak buat sekatan? Tutup saja. Itu pun tak sampai 3 jam buka. Sekarang ni dah. Bila ditahan, kena bayar 3,000. Dan kami berada, dia kata, dekat daerah Jeli. Dalam Don Air Lanas. Ini saudara tadi, dia kata dia Don Air Lanas. Penduduk Air Lanas mencari barang keperluan di Bukit Bunga. Dekat sanalah banyak barang-barang keperluan untuk rakyat. Bayangkanlah, pakcik yang berumur 70 tahun kena saman sebab pergi beli barang-barang keperluan. 5,000, bukan sikit. Ya bukan. Jadi tambah pula dalam keadaan sekarang. Bukit Bunga lah dalam Parlimen Jeli. Tapi daerahnya daerah Tanah Merah. Tok Pa bangunkan Bukit Bunga untuk keperluan rakyat Jeli. Tak fahamlah dengan situasi hari ini. Rakyat tertekan. Nak mengadu pun tak tahu ke mana. Jadi katanya itulah dia menghantar ini untuk luahan hatinya. Saya menyambung luahan hati saudara. Ini keadaannya. Menteri-menteri agama. Saya tak mau menggunakan perkataan sebegitulah. Apa kata Saudara Jamaluddin Arsyad? Saudara Jamaluddin Arsyad dia kata, salam Tok. Dia kata, saya memang percaya ada COVID ni. Tapi hari ini 6,075 kes. Jauh di seluruh hati memang ragu-ragu dengan angka ni. Jadi ada orang kata angka-angka ni macam apa politik. Tak tahulah dia kata. Cuba-cubalah kita perhalusi. UG. Lagi tengok. Saudara UG. Nama sebenar saya tak tahu. Dia kata UG. Dia kata kerajaan apakah ini? PKP 3.0 sudah. Darurat sudah. Rakyat dikurung. Tapi kes baru semakin meningkat. Ada mereka yang dekat Putrajaya tu tak buat kerja ke? Terutama Perdana Menteri. MP UMNO ni janganlah tunggu lama sangat. Lagi lama, lagi bermasalah. Tarik segera. Rakyat dah mula meroyan. Jadi soalnya kenapa UMNO masih pertahankan kerajaan yang gagal ini katanya. Kemudian daripada seorang akhirnya seorang pelayar menghantar pada saya dari seorang rakyat di situ. Dia kata COVID-19 semakin meningkat. Belum nampak tanda-tanda ia akan turun ke paras rendah. Dia kalaulah setuju katanya, kalau tak setuju tak apalah dia kata. Dia kata kalau setuju dia kata tak usahlah dia adakan pusat-pusat hiburan. Tutuplah dulu. Begitu juga dengan stesen-stesen TV, tak payahlah buat siaran cerita nak lawak jenaka hiburan. Kembalilah ke jalan Allah. Bukalah balik masjid. Buka balik surau. Kita berdoa, kita memohon pada Allah SWT. Hanya Dia sahajalah tempat kita mengadu. Hanya Dia sahajalah yang berkuasa untuk menghentikan segala masalah ini. Sebab dia kata bahawa bila kita meninggalkan masjid, kita meninggalkan surau, maka kita semakin jauh daripada Allah. Kita berusaha. Kita berusaha mengikut apa-apa saja saranan daripada pihak pemerintah. SOP-nya, tak keluar malam, okey. Pakai pelitup bila keluar rumah, okey. Jaga kebersihan, okey. Tapi dalam waktu yang sama, yang terbaik adalah kita sujud. Kita minta daripada Allah SWT agar segera mengusir virus corona ini. Ini catatan daripada seorang hamba rakyat yang mengharapkan. Dia kata kalau boleh tutuplah, tak payah lagi lah kita berhibur-hibur saat begini. Kerana musibah hanya terlalu tinggi saudara.
Kemudian saya menerima juga satu kiriman daripada sahabat saya. Dia menerima kiriman sahabat saya ni sahabat rapat saya. Dia menghantar satu kiriman video bagaimana kerajaan di Mongolia berjaya mengusir ataupun melakukan perawatan virus corona ni sampai tak ada dah apa-apa. Di Mongolia hari ini rakyatnya bebas keluar. Rakyatnya yang bersekolah bebas ke sekolah. Kalau nak berhibur, pusat hiburan buka. Pusat-pusat perniagaan buka. Industri dah mula berjalan seperti biasa. Keadaan sudah menjadi seperti sedia kala. Tidak ada lagi rakyatnya diburu oleh ketakutan berhubung dengan virus corona. Bagaimana mereka melakukan? Menurut sahabat saya ni, dia kata Mongolia ini keturunannya datang daripada Genghis Khan. Mereka mengikut hala cara pimpinan di Mongolia itu, dia ikut cara Genghis Khan. Kuat, kental, memegang disiplin dan rakyat sentiasa patuh pada kehendak. Sewaktu mula-mula virus corona ini menyerang di Wuhan, di China, ada rakyatnya yang terjangkit oleh virus corona. Jadi apa dilakukan oleh kerajaannya, pimpinannya? Mereka menutup seluruhnya, total lockdown. Sebagaimana yang saya katakan, selama 5 minggu. Tidak boleh rakyat Mongolia keluar daripada negeri Mongolia dan tak boleh masuk. Walaupun Waimar rakyat sendiri nak balik ke rumah pun, dia tak bagi. Biarlah mereka dilihat zalim waktu itu. Ini cara Genghis Khan. Siapa masuk tak boleh, nak keluar tak boleh. Selama 5 minggu. Selepas 5 minggu, akhirnya hari ini Mongolia tenang, tentram, tiada lagi serangan virus corona. Sedangkan waktu berlaku serangan itu di Wuhan, memang kita dapat tengok dalam tip bergelimpangan orang jatuh. Dan ini tidak berlaku di Mongolia. Kenapa tidak kita jadikan? Kenapa tidak kita mengambil pengajaran daripada negara-negara luar yang mampu mengawal penyebaran virus corona ini secara tuntas? Sebab itu berkali-kali pimpinan daripada UMNO, Datuk Seri Zahid, pimpinan daripada Datuk Seri Najib, begitu juga Muhammad Tengku Razali meminta supaya diadakan total lockdown. Kita tutup negara kita ni untuk 21 hari. Tapi sekarang ni tak tahulah. Pada peringkat awal, kalau kita tutup negara kita, kita masih punya wang. Jangan lupa, waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, mula-mula ucapannya, beliau mengatakan disediakan sejumlah 250 bilion wang untuk merangsang atau ekonomi. Dia panggil stimulus package rangsangan ekonomi negara. Kalaulah 250 bilion itu digunakan untuk membeli makanan, kita tutup negara kita ini selama 21 hari, saya berkeyakinan tidak mungkin apa yang kita alami hari ini boleh terjadi. Yang lebih daripada itu memanglah segala-galanya adalah ketentuan daripada Allah SWT. Tapi kalau kita berusaha, ini tidak. Wang 250 bilion dah lebih. Masa bajet itu hari minta 360 bilion. Tak tahu ada lagi ke tak ada lagi. Khairi Jamaluddin minta wang sejumlah 3 bilion kerana nak membeli vaksin. Maklum saja Menteri Sains, menurut data dan sains mengatakan yang terbaik adalah memberi suntikan vaksin. Tapi bila ada suntikan vaksin, wakil rakyat pun ada yang masih lagi dicengah oleh virus corona setelah 2 kali dos. Sebab itu tadi saya dengar juga Datuk Seri Anwar Ibrahim meroyan betul, dia marah. Dia kata bahawa janjinya pada bulan Januari 75,000 suntikan dapat dilakukan. Tapi akhirnya setelah Parlimen meluluskan sejumlah 3 bilion ringgit kepada kementerian di bawah persediaan Khairi Jamaluddin, wang sejumlah 3,000 ringgit itu katanya tak cukup, kita minta lagi. Dan cuma ada 25,000 saja rakyat yang disuntik. Dan ini yang dilafazkan oleh beliau, saya mengutarakan kembali. Jadi di mana letaknya sekarang ni keterusan pimpinan? Dan kita nak tanya, berapa nilai harganya? Kerana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia telah berhubung dengan kawan-kawan akaun tempat. Dia pun punya kawalan atau kenalan di luar negara. Negara China, harganya jauh lebih murah. Dan pimpinan pula tidak mengizinkan untuk syarikat-syarikat ataupun negeri-negeri memesan vaksin. Semua ini dikawal. Jadi harga kita tak tahu. Nak bawa masuk tak boleh. Akhirnya rakyat sudah mula sekarang ni. Katil-katil di hospital penuh. Dah tak boleh nak supply dah. Dah beribu dah sekarang ni berada di hospital, menerima rawatan. Dan keadaan sudah mendapat
Sebab kita dulu, waktu kita mengizinkan pimpinan negara mewujudkan darurat, okey lah. Tak ada masalah. Rakyat semua ikut. Buat darurat, okey. Tetapi dalam perintah darurat ini, kenapa tidak digunakan atas akta darurat ini? Kita paksa semua kilang-kilang menutup darurat. Macam mana? Dan ataupun kilang-kilang ini, tuan-tuan punya pemilik industri, okey, pastikan semua warga yang bertugas daripada dari dalam negeri atau dari luar negeri mengambil vaksin. Kalau tak cukup duit, mana syarikat itu kena keluar duit. Ini adalah titah perintah waktu darurat. Saat kita melaksanakan darurat ini, this is the time. Tapi itu tidak dilaksanakan. Apa yang berlaku? Di negeri Pulau Pinang, minta nak beli vaksin, tak dibenarkan. Minta dari kerajaan pusat, masih lagi bertolak-tolak. Di Selangor juga sama. Begitu juga di negeri lain. Pembahagian vaksin tak menentu. Kemudian ada 2-3 jenis saja. Berapa sebenarnya kita nak tahu? Rakyat nak tahu berapa jenis vaksin. Apakah ia kesesuaian untuk usia berapa? Vaksin apa? Pfizer ke? Vaksin Vinegar ke? Tak apa benda lah. Vaksin-vaksin ini sesuai untuk siapa? Ini perlu diberitahu. Rakyat nak tahu. Dan waktu kamu membeli, waktu kamu memesan vaksin itu, berapa harganya? Janganlah di saat rakyat menderita. Di saat rakyat teruk sekarang ni, kamu mengambil, akhirnya rakyat merasakan kamu mengambil keuntungan. Kamu mengisi kekayaan di kalangan kroni kamu. Saya tidak menuduh, tapi ini persepsi rakyat. Kerana jumlahnya bukan sedikit, saya 3 bilion. Tambahan 2 bilion. Minta lagi. Tak cukup-cukup. Duit daripada kantong negara. Sampai robek kantong negara. Janganlah hanya berdasar asaskan pada COVID. Sudahlah waktu mewujudkan perintah darurat ini kerana COVID. Asalnya. Dan rakyat berlapang dada. Tak ada masalah, kita terima. Tapi sekarang ni rakyat mempersoalkan kenapa tak ada parlimen. Sebab dah keadaan begini, tak ada. Darurat buat sudah. PKP buat sudah. Rakyat suruh duduk di rumah sudah. Tetapi COVID tak berkurangan. Malahan bertambah hari ini. Dan ini menjadikan satu suasana yang membuatkan rakyat sudah marah. Seluruh negara sekarang ni, jangan sampai rakyat bangkit. Sebab rakyat tak boleh, mereka sudah diburu ketakutan. Mula-mula mereka marah, merasa benci. Sekarang ni mereka sudah diburu ketakutan. Apakah mereka selamat daripada jangkitan virus corona? Ini perlu diatasi, mesti ditangani oleh pimpinan di Putrajaya. Memanglah saya berhasrat untuk membincangkan soal tentang Palestin hari ini, tapi nampaknya tak dapat saya nak satu ni sebab ada lagi cerita yang lain. Jadi kalau saya terbabah lagi, saya juga dapat kiriman tadi. Esoklah saya nak bincangkan tentang bagaimana isu penghakiman, bagaimana dinyatakan oleh Datuk Tan Sri Syafiee berhubung dengan kes Datuk Sri Najib. Tak apalah, kita buat besok-besok abang saya lain. Tapi soal isu sekarang ni, isu besar hari ini adalah isu peningkatan mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah mencecah lebih daripada 5,000 sebagaimana yang diramalkan oleh Ketua Pengarah. Apakah ini kesan ini? Maka lagi kita menghampiri bulan Ogos, maka darurat ini akan diteruskan. Rakyat tak ambil kisah. Tetapi persoalan kita nak tahu wang negara macam mana? Macam mana? Apakah kita dah tangani tentang kehidupan makanan rakyat? Saya dah bercakap berkali-kali, berulang kali. Where is our food bank? Bank makanan. Rakyat semakin teruk sekarang ni. Nak kerja memang tak boleh nak keluar. Apa pun dah tak boleh buat sekarang ni. Teman-teman saya yang sekarang ni tersadai ke hospital, menghubungi saya. Bukan teman-teman daripada warga bangsa Melayu saja. Warga bangsa Cina juga ada kena. Mereka sudah merasakan teramat kecewa yang amat sangat terhadap kerajaan pimpinan hari ini. Tapi bila mereka kata kerajaan, tak, saya kata jangan sebut kerajaan, pimpinan saya kata. Penjaja kecil jalanan merana dan tertekan. Ini Abdul Hadi, saudara Hadi. Bukan merana dan tertekan. Peniaga kecil jalanan untuk tempoh PKP ini berlangsung, diadakan, memang tak ada income, bukan tertekan. Ruyup seruyup-ruyupnya. Apakah pimpinan tak ada fikir? Apa dia punya usaha untuk menyelesaikan masalah ini? Jangan fikir soal ekonomi macam mana bangang si Zul tu. Oh, kilang jangan tutup.
Ni soal sekarang ni, kilang tak tutup tapi rakyat bersepah di Selangor tak ada kerja ni. Kita nak supaya ditutup sepenuhnya, total lockdown. Supaya dalam tempoh 21 hari ini dapatlah ditangani. Duduk kat rumah, kemudian spray lah satu negara ni dengan ubat-ubat apa semua tu untuk kita menghindarkan virus corona ini. Tetapi tidak dilakukan. Hanya sekadar bercakap, mengadakan forum lah, mengadakan pertemuan lah, jumpa dengan wartawan lah. Buat apa? Hanya untuk menyedapkan telinga mereka, bukan pada telinga rakyat. Rakyat diburu ketakutan apabila pimpinan negeri Selangor mengatakan tidak akan melakukan lockdown kerana nak tunggu daripada kerajaan pusat. Rakyat Selangor bertambah worried. Mereka sudah merasakan bahawa mereka sudah tidak selamat, mereka terancam. Rakyat sudah merasakan keselamatan bukan diri mereka. Seluruh the entire family di Selangor sudah merasakan kedudukan mereka terancam. Anda sebagai pemimpin jenis apa anda ni? Apakah anda masih terus untuk mengaut keuntungan atas penderitaan rakyat? Maka sekarang ni kononnya katanya Selangor pun nak beli vaksin. Macam mana yang dulu janji kerajaan pusat yang membeli vaksin untuk seluruh negara? Kita 32 juta je rakyat kita. Ambil 3 bilion. Benda katanya 2 bilion. Katanya minta lagi. So berapa bilion nak pakai sebenarnya? Satu dos itu berapa ringgit? Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi tahu dalam kenyataan, saya dengar tadi. Dia kata dia telefon kawan dia dari China. Lebih jauh, lebih murah. Sebab itu kita minta supaya Parlimen dapat bersidang. Kita nak tahu. We got the right to question. This is our money. Is it your money? Is it my money? Is everybody money have been utilized by the government kononnya to buy the vaccine? But until now, janji di bulan Januari, kalau Seri Anwar Ibrahim kata, but janji di bulan Januari 75,000. Di mana 75,000 itu? Cuma hanya digambarkan 25,000. What have you done? Sebab itu, banyak mengatakan pimpinan UMNO yang berada dalam kerajaan, keluarlah sekarang. Dah tak boleh pakai dah. Dah tak boleh pakai unjuran mereka yang berada di anjung kuasa. Dah tak boleh pakai sekupang pun. Orang Kedah kata, seduit tak boleh pakai. Otak tak tahu macam mana lah mereka fikir. Rakyat terbiar begitu saja. Dan sekarang ini, menteri-menteri pun kita tak tahu. Segala kesalahan dilonggokkan kepada menteri daripada UMNO. Kerana Menteri Kesihatan, Datuk Adam Baba, datang daripada UMNO. Menteri yang beri pengumuman setiap hari, Datuk Sabri Ismail Sabri daripada Naib Presiden UMNO. Yang menteri yang membeli vaksin, Kari Jamaluddin. Tapi menteri-menteri daripada PBM diam. Menteri Penerangan daripada Parti Peribumi Bersatu senyap sepi, tak ada bersuara langsung. Kesalahan pada UMNO lah. Dan mereka sekarang ni kena ingat, anda mewakili parti. Apakah tindakan anda, keputusan anda itu menyahut kehendak warga parti, warga UMNO? Saya nak bagi tahu terus terang lah sekarang ni, rakyat, warga UMNO sendiri kecewa dengan pimpinan yang ada. Dapat menteri luar pun sesembab-sembabnya cerita pasal Palestin masih lagi tak tuntas. Bolehlah setakat bagi kenyataan. Buat kenyataan, panggil budak darjah 2 baca pun boleh. Ini keadaan saya. Jadi sebab itu saya ingat masalah COVID-19 ini kita minta sebagai pimpinan betul-betul serius lah. Let us really serious. This is a war. This is emergency. Sebab itu rakyat terima. Nak buat darurat okey. This is a war against the COVID-19. Against the virus corona. Varian itu ke varian ini terpulanglah. Tak ambil kisah. Tetapi yang paling penting sekarang ni, rakyat perlu dijamin keselamatan mereka. Rakyat perlu diredakan keresahan mereka. Ekonomi rakyat perlu ditangani. Kita buat total lockdown, pastikan ada cukup makan. Kalau ini keadaannya, rakyat tak ada masalah. Rakyat kita rakyat cinta damai. Kita warga bangsa yang harmonis. Kita tak mahu melihat kekecohan. Yang kecohnya 3-4 kepala itu. Yang ada di sekarang ni dah menyusun pula. Ini di Putrajaya ni pula dah. Tiba-tiba semua ada lagi Grand Design 3. Minum sekejap. Geram. Saya sebenarnya saya tak mau menyentuh soal-soal istana ni. Pelibatan istana itu biarkanlah. Sebab itu saya ingat saya mungkin malam besok atau lusa saya akan bercakap. Sebab antara intipati mungkin besok atau lusa saya nak menyentuh tentang bagaimana UMNO itu mempertahankan
Dari segi sejarahnya, jangan lupa UMNO itu perjuangan. Sebab itu kita harus mempertahankan perjuangan. UMNO lah membela istana. Takkan pula kita nak meletakkan kesalahan pada istana pula. Tak boleh, kita harus mempertahankan istana. Kerana jangan lupa saya, waktu negara kita masih lagi terjajah, apabila British mahu mewujudkan perjanjian Melayu Union, waktu itu raja-raja dah tak boleh buat apa dah sign dah semua, kecuali Sultan Terengganu. Lain semua dah hilang upaya, melainkan UMNO bangkit. Warga Melayu bangun untuk mempertahankan raja mereka. Wujudlah UMNO 1946. Dan apabila kita berjaya mengusir, kita tak mahu meluluskan Melayu Union, dan kita meneruskan dengan tuntutan kemerdekaan. Ini jangan lupa, ini sejarah. Mungkin malam besok atau lusa juga saya akan ulas persoalan ini. Tapi yang saya nak ulas sekarang ini tentang apa yang berlaku di Putrajaya. Tapi aduh, banyak sangat ni. Ni grand design di Putrajaya ni. Tapi sebelum itu kita kena lihat secara bahawa Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi ada menyenaraikan, dia kata ada 3 tanda taksub. Jadi yang memusnahkan akhlak ataupun memusnahkan perjuangan kita apabila adanya fanatik yang melampau. Sikap fanatik yang melampau kerana pada seseorang, akhirnya perjuangan itu kucak-kacir. Akhirnya akhlak itu hilang. Sebagaimana bukanlah saya nak menuduh pada parti Tok Lebay ni, tapi kerana kebanyakan sebagiannya ada terlalu fanatik yang melampau. Sebagaimana kata Yusof Al-Qaradawi, dia kata seorang itu hanya menyebut kelebihan dan kebaikan kumpulannya saja, sementara untuk kumpulan lain hanya disebut keburukan dan kecacatan. Kedua, dalam masa yang sama mengagungkan tokoh-tokoh kumpulannya saja, sekalipun terdapat kesilapan dan kesalahan pada tokoh tersebut yang cuba dinafikan. Dan mereka memandang rendah tokoh-tokoh dari kumpulan lain. Dan ketiga, mereka gembira menyebarkan kesilapan dan kesalahan pihak lain. Dalam masa sama membutakan mata pada kesalahan tokoh-tokoh dari kumpulan sendiri. Jadi ada tiga sifat taksub di atas, katanya seorang itu dilihat berlebih-lebihan, qulub ataupun tasyadud, kerana mempertahankan organisasi kumpulannya seolah-olah itu adalah perkara ta'abudi, sehingga dikorbankan masalah dakwah, masalah layak diketepikan. Jadi Qaradawi mengingatkan kepada para pendakwah dan pendukung gerakan Islam bahawa kumpulan atau jemaah hanyalah wasilah atau adat, dan bukannya berhala yang perlu disembah dan diagung-agungkan seolah-olah mereka ini tiada berdosa. Kaedah menjauhkan sifat taksub, iaitu fanatik yang melampau dalam perbezaan pendapat dan ijtihad. Seorang itu hendaklah dilihat pada kandungan teguran, percakapan, bukan pada susuk dan berkata sekalipun ia daripada musuh. Jadi artinya kalau daripada musuh pun, kalau dia mengutarakan benda yang benar, kena terima. Jangan kita taksub hanya kerana dia sebagai presiden PAS, apa dia cakap semua kena dengar. Ini rosak, boleh jadi rosak akidah. Saya malas sebab saya panggil lebay sekarang ni. Sebab mereka juga dulu beria-ia kalau di luar kerajaan. Hari ini saya ingat Uyup pasuhnya pimpinan di Putrajaya, tapi kerana dia berada dalam kerajaan hari ini, dia pun sama juga dengan beberapa orang menteri daripada UMNO ni. Duk inggih. Inggih lah ni kadang sekarang ni, sampai kadang tidak terkawal. Dan akhirnya sekarang ni sudah wujud gerakan. Dan kalau saya lihat pada dalam YouTube, banyak sudah tular bahawa ada gerakan seseorang sedang menggerakkan sesuatu untuk meminta Tasimuddin berundur diri. Permasalahan saya lihat sekarang ni, saya katakan kita bukan soal Tasimuddin. Kita melihat sekarang ni masalah jemaah untuk keseluruhannya, bukan untuk orang tertentu. Kalau orang dulunya pada menteri nak balik jadi Perdana Menteri lagi kali ketiga, semua ni dah bagi saya dah mengharut dah ni. Kerana sekarang ni bahawa mereka melakukan kepelbagaian usaha. Di samping rakyat sudah melihat kebencian. Sebenarnya saya cakap terang, rakyat sudah benci dengan pimpinan yang ada hari ini, dan mereka mencari-cari tokoh-tokoh baru. Tapi waktu itulah mereka sekarang ni mewujudkan, kononnya kalau mereka berjaya untuk mewujudkan langkah Sheraton tempoh hari, maka mereka akan melakukan langkah Sheraton 2 ataupun Grand Design 3.
untuk kembali mengambil kuasa. Dan waktu itu katanya dan sebab itu apa yang berlaku di Sabah ini adalah percikan bunga-bunga api. Apabila ini kita dengar tentang Maximus mengatakan bahawa PBS sedang bekerja untuk BPS bersedia untuk bersama dengan Perikatan dengan Parti Warisan. Warisan sekarang ini dilihat sebagai parti pembangkang di Sabah. PBS adalah sebahagian daripada kerajaan. Khabar yang saya terima sebab pimpinan dalam PBS tidak senang dengan pemimpin daripada STAR, iaitu adik kepada Dr. Jeffrey Ketingan. Jadi ada percanggahan mereka, maka PBS sekarang ini yang dipimpin oleh Maximus Ottoni sekarang ini lebih mereka sudah bersetuju untuk bekerjasama dengan Datuk Syafiq Abdal. Kalau mereka bersama, artinya daripada 29 campur dengan BL ada 7, ada 36. Dua partinya saja pun dah boleh membentuk kerajaan. Dan khabar yang saya dapat tahu, kalau benar PBS bersama dengan Warisan dan membesar kemungkinan ahli Dewan Negeri daripada UMNO juga akan bersama. Dan ini merupakan cetusan pertama, cetusan awal sebelum berlakunya langkah di Grand Design 3 di Putrajaya. Ini yang saya perlu jelaskan. Banyak orang tanya betul, jadi soal jadi tak jadi, soal tak tahu. Ini dapatan saya, apa yang dikabarkan kepada saya. Kerana sekarang ini rakyat sudah tak boleh terima dah. Asal sebut saja PBM, sebut saja Kerajaan Perikatan Nasional, rakyat dah tak pandang langsung. Dan ini sedang berlaku, jadi kerana itu kalau saya lihat beberapa kenyataan, Datuk Seri Najib juga menyatakan bahawa tidak ada kemustahilan. Tak mustahil bahawa UMNO akan mewujudkan jajaran politik baru. Yang dilontarkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, dia menyatakan bahawa sudah sampai masanya kalau keadaan berterusan sebegini, maka UMNO memikirkan jajaran politik baru, iaitu New Political Reset. New Political Reset ini bukan artinya kita menyembah orang, bukan artinya kita menggadaikan maruah parti kita, tidak. UMNO semua orang tahu adalah parti perjuangan rakyat. UMNO bukan untuk milik seseorang. Dan jika ini mau dilakukan, tentulah saya yakin Datuk Seri Zahid Hamidi akan terpaksa membentangkan kepada seluruh warga UMNO berjumlah 37 juta orang. Dan jika ini berlaku, dan saya nampak bahawa keadaan dia dah tak boleh nak buat apa dah sekarang. Kerana sebahagian daripada ahli-ahli UMNO, iaitu ahli-ahli Parlimen UMNO, berdegil. Mereka tidak mahu mengikut kehendak yang disarankan oleh ahli-ahli akar umbi. 145 bahagian itu, di mana ada juga bahagian-bahagian yang mereka menjadi wakil rakyat. Dan mereka tak nak keluar. Mereka masih mahu berada dalam itu kerana kesedapan. Memanglah dalam keadaan sekarang ni, dengan punca ekonomi yang begitu hilang, mereka sudah tidak ada keyakinan. Saya berkali-kali menyatakan rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak takut apa? Ya, saudara ini dalam keadaan begini kita tak perlu kita risaulah. Take it or leave it. Sebab pimpinan sudah gagal menangani masalah COVID. Ini bukan masalah kecil, saudara. Bukan masalah kecil. Kesan daripada COVID ini menyangkut soal ketenteraman, soal rakyat, soal kehidupan rakyat, soal ekonomi yang tidak lagi dapat ditangani. Bukan secara tuntas pun. Tak dapat nak disantun. Tak dapat. Kehidupan rakyat susah. Dan pimpinan seolah-olah bertepuk tubuh. Masa dulu peringkat awal tu adalah juga dia punya bantuan. Tapi sekarang ni kita tak tahu, tak dengar sayup-sayup. Dan apakah wang yang dikeluarkan daripada kumpulan Wasanan Pekerja itu tak dapat 10,000, mungkin dapat 5,000. Saya yakin sudah habis. Kebanyakan mereka yang dapat mengeluarkan wang dia cuba nak menambahkan lagi pendapatan untuk melakukan perniagaan. Maka beli barang-barang apa semua, saya lihat itulah dalam internet. Beli barang macam di Kedah, macam di Melaka, seperti mana di Kelantan. Nak buang ke mana kuih-kuih tu? Akhirnya semua-semua yang dia beli itu, yang berada di pasar Aidilfitri, pasar Ramadan, akan kelongkang. Ini keadaannya, saudara.
Jadi saya merasakan bahawa kehidupan rakyat tidak disantuni. Jadi kerana itu, apabila berlaku berita mengatakan ada Grand Design 3 di Putrajaya, ada kalangan rakyat setuju. Tapi kalau orang itulah yang juga nak ditonjolkan, rakyat akan melihat maksudnya seperti seolah keluar ini mulut rimau, masuk mulut buaya. Kehidupan bertambah teruk lagi. Sebab mereka tidak didokongi oleh orang-orang yang ada latar belakang ekonomi yang hebat. Ini gambarannya, saudara. Yang kita perlukan sekarang adalah kehadiran pimpinan yang mampu untuk menyelesaikan masalah rakyat, yang mampu melaksanakan tindakan ala Genghis Khan di Mongolia. Masuk Putrajaya, panggil semua menteri, panggil angkatan tentu, dah buat, dah panggil ni pasukan polis, dah panggil semua agensi-agensi kerajaan. Now is the time for us to do the lockdown 21 days. Tapi sebelum dilaksanakan lockdown itu, tanya dulu Kementerian Perdagangan, makanan cukup tak cukup? Kalau tak cukup, kita kena order, beli sekarang. Kalau kita lakukan peringkat awal dulu, tak ada masalah. So waktu itu wang kita masih kukuh, ringgit Malaysia masih kukuh kalau kita tambatkan pun dengan US dollar. Sekarang dah hancur bocai. Masih lagi tidak terlambat. Segera laksanakan. Jadi Menteri Perdagangan dalam ada hawal Menteri Perdagangan Luar Negeri, sepatutnya sekarang dia dah melihat di mana pengekspor daripada luar negara yang mampu membekalkan beras untuk tempoh 3 bulan kepada rakyatnya. Yang dapat kita bekalkan tepung, bekalan gula, ya, dan bekerjasamalah dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan hak-ehwal pengguna. Cari dan adakan tempat untuk stok barang-barang kita. Nah, sekarang darurat, apa ada masalah? Mana ada kawasan kosong saja, ambil, boleh ambil alih. Kalau mengikut dekri darurat, maka kerajaan boleh ambil. Mana-mana rumah kosong, bangunan-bangunan kosong untuk kemaslahatan rakyat, maka bangunan itu boleh diambil oleh kerajaan. Tak perlu bayar pun. Biarlah kita dilihat zalim waktu itu, tapi kita simpan stok makanan. Dan tiap-tiap daerah segera dilantik. Siapa nak jaga daerah ni berapa kampung? Kalau ada 100 kampung, okey, pastikan ada 100 orang ketua-ketua kampung ini. Salurkan semua bantuan melalui ketua-ketua ini. Dan hendaklah diikut oleh para penguasa. Betul tak betul, bantuan ni sampai. Ni tak perlu duit pun. Hanya makanan. Saya ingat dulu zaman saya kecil dulu, apabila selepas sekitar tahun 60-an dulu. Ya, negara kita mempunyai banyak bantuan daripada negara luar. Dia hantar susu, dia dalam tin, dia hantar koot, gandum. Yang akhir saya juga dapat menerimanya. Kalau waktu saya tinggal di kampung, daerah terpencil. Jadi di situ sampai. Ini berlaku era Tengku Brahman. Jadi getinya barangan makanan untuk rakyat sampai, kerana kita tak mahu, negara waktu itu tak mahu lagi rakyatnya makan ubi kayu. Sampai. Selepas itu, maka disantuni pula oleh pimpinan Tun Razak, mewujudkan satu pusat untuk menyimpan beras negara. Itulah wujudnya Lembaga Padi Negara. Macam saya katakan, di anak bukit, di Kedah, 250 ekar luasnya godown ataupun stok simpanan. Begitu juga di Skincan. Tak silap saya ada 5 silo. Macam pencakar langit. Semua itu disimpan beras. Begitu juga di Melaka. Begitu juga di Negeri Sembilan. Begitu juga di Johor, di Pahang. Di seluruh negara kita mempunyai simpanan beras yang cukup. Kita mempunyai simpanan gula yang cukup. Kita ada kilang gula dulu. Sekarang ni ada kilang gula panas. Tapi sekarang ni ambil segera. Tak perlu kita nak jual keluar apa semua. Dalaman. Dan waktu itu kita tak gunakan duit pun. Kerajaan mengeluarkan bond atau mengeluarkan dia punya tiket. Okey, kita pesan. That's all. Tak nak perlu cash. Tak payah beratur nak pergi ke bank. Untuk tempoh 21 hari ini, kita melakukan total lockdown. Jadi sebab itu saya mengharapkan pimpinan yang merancang untuk mengambil alih kuasa di anjung kuasa di Sri Perdana itu mesti orang yang ada pemikiran politik dan ekonomi. Ini tidak. Apa yang berlaku sekarang ni untuk orang-orang tertentu. Dan wujud balik cerita,
numbers. Wujud balik konon-kononnya dia mempunyai sokongan di kalangan ahli parlimen lebih kurang dalam 116. Ini bukan soalnya sekarang ni. Now is not the time untuk you mendamping dia mengatakan kamu ada 116. Orang ni ada 114. Habis akhirnya kalau kumpulan yang dipimpin oleh seseorang itu bersama dengan ahli UMNO, ada juga ahli parlimen UMNO. Bukan menteri, satu orang tu rasanya menteri. Kalau mereka mengatakan 116, habis kumpulan apa ini, Datuk Anwar Ibrahim kata 114. Situ aja dah 230. Mana datang logikanya? 230, habis kumpulan Tan Sri Muhyiddin tak ada orang. Impossible. Paling tak ada pun 6 campur 11, adalah di dalam 17 orang. Nah, ini keadaannya, jangan digemburkan pada rakyat. Dan mereka nak buatlah. Rakyat sekarang ni menanti dengan penuh harapan supaya ada berlaku peralihan kuasa yang segera. Sebab itu, kalau saya melihat apa yang ditulis oleh warga dalam internet, dalam Facebook dan sebagainya, mereka memohon agar Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong campur tangan dalam kemelut politik negara kita ini apabila wujudnya orang tertentu sekarang ni dan nak buat begitu, nak buat begini, terpulang pada baginda tuanku. Tuanku nak lantik siapa pun lantiklah, asalkan jangan mereka yang ada pada hari ini. Mereka yang berada pada hari ini dan mereka yang pernah menjadi kerajaan seperti itu dulu, tak payahlah. Kerana terbukti mereka gagal. Sebab pimpinan Perikatan Nasional yang ada hari ini gagal. Dan pimpinan Pakatan Harapan dulu juga gagal. So jangan kita lantik orang yang gagal. Jangan gagal ganti dengan gagal balik. Akhirnya macam saya kata tadilah, keluar mulut rimau, masuk mulut buaya. Yang teruknya rakyat. Tapi saya nak memberi peringatan. Kabarnya katanya dalam minggu depan mungkin akan berlaku, tapi terpulanglah pada istana. Dan saya mengharapkan supaya pimpinan istana dapat memikirkan secara tuntas pemimpin manakah yang benar-benar mampu untuk mengatasi masalah ekonomi negara. Kedua, pemimpin yang tidak ada kepentingan diri, macam saya katakan semalam. Tiga, pemimpin yang ada jati diri, ala gengsi kan, garang, berani buat keputusan. Yang keempat, yang tidak ada kroni. Ini masalahnya juga kita ni rosak kerana wujudnya kroni dan sebagainya. Mereka-mereka ini turut menyumbang kepada kehancuran ekonomi negara. Dan kalau boleh sekarang ni bukan masanya untuk memikirkan soal projek. Now is the time kalau berlaku perubahan. Grand Design 3 sedang berjalan. Saya nak beritahu sedang berjalan. Cuma kita minta agar Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memikirkan seorang calon. Biarlah orang ini yang dilihat tidak banyak berpolitik. Yang paling penting sekali santuni negara. Dan soal politik kita letakkan ke tepi dulu. Soal kepartian is not the most important. Now ialah menyelamatkan negara. Saya melihat sekarang ni negara sedang tanat. Apabila naik sampai 6,000 lebih, maka ini bukan gambaran jumlah yang sedikit. Ini mengundang bukan hanya macam saya katakan amarah, kebencian rakyat, tetapi masalahnya rakyat sudah mula diburu kebingungan. Rakyat dah mula bingung. Ni Putrajaya duk buat apa ni? Kalau orang Kedah kata hampa duk buat apa lah ni? Cok-cek. Ni kami dah nak mampu tengah jalan ni. Itu mungkin bahasa yang digunakan. Jadi bagi saya, siapa saja boleh jadi pengganti, tak ada masalah. Tapi terpulang pada istana. Pikirkan yang terbaik untuk rakyat. Ini bukan masanya rakyat dahagakan kepimpinan. Tidak. Rakyat amat mengharapkan hadirnya satu kepimpinan yang mampu menangani masalah dan bahaya yang kita hadapi. Saya setuju buat style ala Genghis Khan di Mongolia. Tutup negara ini. Tutup semua pintu masuk. Yang mana warga yang masih ada ni keluar, hantar keluar. Kita ada banyak kapal-kapal, kita ada. Silakan. This is the time kita jaga diri kita. Rakyat jaga rakyat sendiri. Keluarga jadi keluarga sendiri. Biarlah orang mengatakan bahawa kita ni selfish. Biarlah orang mengatakan kita ni mementingkan diri sendiri. Itu bukan masalahnya. Tapi yang paling penting, warga bangsa disantuni. Kita tak mahu orang lain campur tangan. Ya betul, kita tahu, kita menghadapi, hati kita pedih melihat apa berlaku di Palestin. Memang, tapi dalam keadaan sekarang ni lebih baik memikirkan untuk diri kita dia.
Wang yang kita dapat, wang yang kita cari itu, segeralah kita import makanan-makanan. Yang paling penting, kita minta dalam tempoh 2-3 minggu mendatang ini sesuatu tindakan yang benar-benar ikhlas tuntas untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Mereka yang dilihat melakukan tindakan, mengambil kesempatan di saat penderitaan rakyat, perlu dibawa ke muka pengadilan. Saya akan tuntut habis-habisan. Itu bukan sekarang, selepas ini. Kita selesaikan masalah COVID ini dulu, kita tutup negara kita, dah habis semua selesai nanti, kita akan buka satu persatu. Kita nak tanya, kamu dapat duit banyak ini, syarikat mana yang kamu pilih, apa yang kamu letakkan syaratnya, berapa harganya, kenapa harganya begini, sedangkan orang kata begini. Dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah, you are very busy to look on this issue. Dan saya yakin mestilah ada sesuatu yang tak kena. Sebab kalau saya refer balik daripada kenyataan Datuk Seri Tajudin waktu di Parlimen dulu, dia dah melontarkan awal pun, dia kata, siapa yang dapat kontrak membekalkan vaksin ini yang ada keuntungan 500 juta. Jangan kita pandang ringan. Tentulah beliau juga punya informasi. Jadi kita sambung lagi malam besok. Saya harap saudara kita tenangkan fikiran sambil kita berdoa agar Duli Yang Maha Mulia Bertuan Agung kali ini dapat segera menyelamatkan negara kita. Dan saya harap rakyat tenang di rumah. Jangan keluar rumah, duduk makan apa yang ada. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.